Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda menonton Agenda Awani. Kami bersiaran dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang. Saya kini berada di belakang saya, Lebuh Chulia. Inilah persimpangannya dan inilah tapak warisan dunia UNESCO, di mana di belakang sana ada tokong, ada kuil, di belakang belah sana ada Masjid Kapitan Kering. Sudah pasti mengangkat dan juga memberikan refleksi kepada sejarah yang berlaku ke atas Pulau Pinang ini sejak dahulu kala dengan masyarakat perbilang kaum. Namun, untuk pilihan raya negeri kali ini, bagaimanakah rakyat Pulau Pinang membuat pilihan? Adakah keputusan pilihan raya umum yang lepas memberikan satu indikasi dan juga refleksi kepada apa yang bakal ditentukan oleh pengundi-pengundi Pulau Pinang pada hari Sabtu ini? Itu semua masih lagi menjadi persoalan. Ahli politik masing-masing memberikan naratif masing-masing. Untuk mendapatkan perincian, untuk mendapatkan pemahaman, saya bersama dengan Profesor Dr. Wong Chee Huat. Terima kasih Prof. Terima kasih. Apa khabar? Khabar baik. Pulang semula ke Pulau Pinang, tempat yang pernah menjadi tempat permainan satu ketika dahulu. Ya. Tanjung di Betul. kaki Bukit Bendera. Pernah diziarahi Nga Ibrahim. Pulau Pinang, Pulau Mutiara. Bersaing, jangan putus silaturahim. Bersaing jangan putus silaturahim. Seperti biasa saya tak dapat beli pantun Prof. Tapi Prof, kita literally berada di persimpangan. Ya. Adakah pilihan raya kali ini menjadi satu persimpangan dan juga menjadi sesuatu yang cukup signifikan untuk pengundi-pengundi di Pulau Pinang? Ada yang mengatakan ada angin perubahan. Ya. Ada yang mengatakan dominasi Pakatan Harapan itu mungkin boleh dilanggar begitu saja. Ada juga yang mengatakan bahawa adakah Pulau Pinang inilah fixed deposit untuk Pulau Pinang dan juga refleksi sebenar undi bukan Melayu? Saya rasa kalau kita lihat 25 kawasan majoriti Cina dan campuran, ia sememangnya masih berada di tangan Pakatan Harapan. Sungguh pun ada isu tentang calon, saya rasa tidak akan mengubah gambaran. Kecuali kadar mengundi terlalu rendah, tetapi kerajaan, tampuk kerajaan itu tidak akan berpindah. Apa yang menarik ialah 15 kawasan yang majoriti Melayu. Kalau kita lihat keputusan PRU 15 dipecahkan kepada kawasan-kawasan DUN, daripada 15 itu ada 10 didahului oleh PN. Dan salah satunya PN dapat 50%. Itu di Penaga, saya rasa. Penaga. Ya. Dan adakah kalau saya tanyakan itu di PN mereka cukup teruja. Ya. Penang jom kalih. Ya. Seolah-olah mereka dapat menafikan 2/3 Ya. dan juga dapat merampas Pulau Pinang. Ini sudah pasti berdasarkan unjuran daripada keputusan lepas. Tapi realiti dan juga bagaimana Prof melihat suasana di lapangan? Tidak. Kerana kalau kita lihat daripada 15 tu, tadi saya kata PN berdepan di 10 kerusi, itu adalah kerana PH dan BN berpecah. Okey. Kalau mereka bergabung dan berlaku transferability sepenuhnya, maksudnya 1 campur 1 sama dengan 2, PN dapat 1 kerusi saja. Apa yang jelas sekarang adalah perubahan peralihan undi daripada UMNO ke PH ataupun kedua-duanya tak capai tahap yang optimum. Jadi saya rasa PN ada peluang besar untuk menang 10 kerusi. 10 kerusi. Tidak lebih daripada itu. Tak, ada yang 5 lagi. Betam, Teluk Bahang, Pulau Betung, Batu Maung dan yang paling menarik mungkin Bayan Lepas. Bayan Lepas kalau dapat diceritakan. Ini adalah medan pertarungan. Sebab saya akan menemubual 2 calon Bayan Lepas. Ada yang mengatakan bahawa Bayan Lepas N38 ini bukanlah satu kawasan panas. PN begitu teruja untuk mendapatkan kerusi ini daripada Pakatan Harapan. Tetapi ini juga dalam rencah politik. Hasil daripada percaturan penamaan calon dan sebagainya. Kenapa ianya adalah salah satu hot seat di Pulau Pinang? Ya, ini adalah antara beberapa kerusi yang PN ada peluang untuk menang di pulau. Dan daripada segi PH, adunnya ASRU sebenarnya agak popular. Tetapi PAS memang telah menggunakan mendapat manfaat daripada bantahan
tentang projek tambak Penambakan laut. laut. Ya. Jadi ada sentimen yang mungkin membawa kemenangan kepada PAS. Tetapi ini berubah apabila PN menamakan Dr. Dominic Lau. Dan kita tahu bahawa akar umbi PAS tidak puas hati. Sampai kita tidak lihat markas PAS dibuka untuk Dominic Lau berkempen. Itu menjadi masalah kerana Dominic Lau berharapkan dapat undi Melayu Dan juga dan kerja sedikit undi China dan India untuk melepasi threshold untuk menang. Tetapi nampaknya sangat susah. Realitinya juga sebelum peralihan kerajaan daripada gerakan ke DAP pada tahun 2008, Ya. gerakan itu inilah pusatnya di Pulau Pinang. Ya. Dan Dominic Lau adalah presiden gerakan dan beliau sepatutnya dilayan sebagai seorang presiden parti yang besar juga. Tetapi pencerapan Prof dalam masa seminggu dua ini. Ya, Zul bincang pasal Tun Lim Chong Yu. Tetapi Tun Lim Chong Yu seorang tokoh yang begitu besar. Kalau kita tanya orang Penang, dia tokoh yang sangat besar. Tetapi Dominic Lau tidak membawa ketinggian yang serupa. Tidak sampai kepada Tak jauh daripada level- itu kerana dia dilihat bahawa gerakan hari ini begitu lemah, begitu bergantung kepada PAS, PN untuk dapatkan undi. Jadi penghormatan yang diberikan kepada gerakan jauh berkurang rendah kalau berbanding daripada apa penghormatan yang diberikan kepada MCA, MIC dan gerakan DBN. Ya. Prof, satu perkara ialah isu kaum adalah sering dimainkan dan juga sangat-sangat fragile dan juga sangat-sangat rapuh untuk mengherutkan sokongan dan juga memwujudkan perpecahan. Tapi Pulau Pinang, kita berada di satu kawasan yang saya kira cukup signifikan dengan sejarahnya, dengan bagaimana asimilasi dan juga percampuran antara kaum itu yang berlaku sejak dahulu. Ya. Bagaimana kita memahami masyarakat Pulau Pinang pada hari ini? Apa yang berlaku sebenarnya? Apakah lebih banyak dimomokkan oleh ahli politik ataupun itu dirasai oleh masyarakat dan juga rakyat secara keseluruhannya? Saya rasa ada dua perkara di sini. Yang satu adalah Pulau Pinang memang terkenal dengan pengalaman hidup bersama. Kalau kita lihat di sekitar ini, kita akan nampak ada masjid, masjid Kapitan Keling. Kemudian tak jauh sana ada tokong, Mari kita tengok, ada kita dapat gereja, Tokong ya, ni ada kuih di kuih sini. Di belah sana Di belakang ada sana ada tokong. Ya. Di Dan hujung gereja ada tak jauh lagi di ada hujung gereja. simpang sana. Jadi ini Pulau Pinang. Pulau Pinang, orang Pulau Pinang megah dengan pengalaman mereka, keharmonian mereka, itu satu ciri. Dan saya rasa tetapi kalau kita pergi ke seberang, mungkin ada yang ada pandangan lain yang rasakan pembangunan tidak begitu pesat ataupun ada kalau kita pergi ke bahagian barat daya, ada bahagian yang rasakan mereka tertinggal sedikit dalam pembangunan. Juga saya rasa apa yang penting adalah isu kelas. Sungguh pun kita sentiasa dalam politik Malaysia, kita tak bincang banyak pasal kelas. Kita selalu lihat bahawa pasal kaum dan agama, tetapi sentimen itu sebenarnya kelas. Kerana apabila rakyat rasa mereka tertinggal, kadang-kadang mereka ingin mencari satu justifikasi, satu penjelasan kenapa dia marah. Dia selalu balik kepada identiti kerana tapi banyak isunya mungkin kelas. Kalau dilihat di Pulau Pinang ini, pembangunan menjadi satu keharmonian dan ataupun satu kemakmuran. Tetapi ini bagikan satu sumpahan juga kalau tidak diuruskan dengan baik. Di depan mata kita nampak pembangunan yang cukup bertaraf dunia, sedangkan pendapatan kita yang melihat ke atas tidak cukup makan di sini. Dan itu berlaku menentasi kaum pada pandangan Prof. Ya, sebenarnya apa yang berlaku kalau kita lihat di sini, ada selalu yang komplain bahawa downtown Georgetown, terutamanya kawasan warisan UNESCO ini menjadi begitu mahal untuk orang hidup di sini. Jadi mereka berpindah keluar. Jadi kalau pindah keluar, masalah yang seterusnya berlaku adalah tentang pengangkutan, perumahan. Daripada segi itu, saya rasa kita perlu kembali kepada pilihan raya ini. Kerana kalau daripada aspek lokal,
isu yang kita perlu lihat adalah tentang daya huni, livability, tentang alam sekitar, tentang pembangunan, tentang kebajikan. Itu yang kita perlu tentukan. Tetapi bila kita sebut tentang mungkin apa yang berlaku, sebenarnya bagi saya, sebahagian besar isu itu di luar Pulau Pinang. Maksudnya? Dia dilihat sebagai satu trend negara kerana kita diberitahu bahawa pilihan raya ini adalah satu referendum, satu penggunaan suara. Saya mohon tidak bersetuju. Vote local. Vote local. Teruskan. Kerana kalau bila kita sebut referendum, dia biasanya ada kesudahan yang mengikat, impak yang mengikat. Tetapi apa pun berlaku, kalau kita tumpangkan ke 6 kerajaan negeri ke arah yang lain, tukar kerajaan lain, dia tidak mengubah kerajaan persekutuan secara langsung. Jadi apa yang kita perlu lihat sebenarnya adalah ia boleh jadi satu kayu pengukur yang penting untuk kerajaan persekutuan, untuk pembangkang persekutuan mengambil kira apa yang perlu dibuat dalam pemerintahan negara. Tetapi kita tidak boleh lupa, ini adalah pilihan raya negeri. Dan apa yang kita sebenarnya dapat adalah beli satu, kalau di Penang dapat dua. Kerana dua Ahli majlis. dua majlis bandaraya. Kalau kita kira 6 negeri, kita dapat 52. Beli 2, beli 6 dapat 52. Dan selalu orang lupa pasal tu. Jadi pada Sabtu yang akan datang ni, kita undi tak undi pun, semua jawatan ini akan diisi ataupun diubah. Prof, satu perkara ialah saya tanyakan kepada rakan-rakan yang mengundi di Pulau Pinang. Ya. Pelbagai kaum. Masyarakat Melayu khususnya, mereka akan kata frasa dia, oh, kalau di Pulau Pinang tu saya duduk dekat island, kita tak mengundi pun tak apa sebab DAP akan menang besar. Ya. Dan itu juga sering dikali dikatakan kata PRU lepas, kalau konteks Pulau Pinang. Ya. Bagaimana kita melihat kalau adanya trend yang berterusan pasal perkara ini tak nak keluar mengundi kerana dah tahu siapa menang, apa impaknya nanti? Sebenarnya impaknya tidak sihat untuk demokrasi kita apabila kadar mengundi itu rendah, keabsahan kerajaan tak kira parti mana yang memenang boleh dipertikaikan. Yang pertama. Yang kedua, bila kadar mengundi itu rendah, keputusan boleh ditentukan oleh segelintir kerana margin undi majoriti mungkin dalam puluhan saja. Itu yang kita perlu ingat. Tapi bagaimana kita untuk mengatasi isu ini? Sebenarnya sudah sampai masanya kita untuk memikirkan adakah patut kita kekal dengan sistem pilihan raya kita sekarang. Kerana dalam keadaan sekarang, memang kalau kawasan tu kawasan yang kawasan kubu kuat parti. Jadi undi kita tak penting, tak kira siapa pun. Kerana yang sokong tanpa undi anda dia tetap menang. Kalau yang tak sokong, yang bantah dengan undi anda dia tetap menang juga, kan? Jadi apa yang kita perlukan sebenarnya adalah masa tiba untuk kita pertimbangkan undi kedua. Jadi kita biarkan rakyat ada undi kedua untuk mengundi parti secara langsung selain daripada wakil kawasan. Jadi kalau dalam keadaan itu, dia boleh membantu kerana seluruh negeri boleh jadi satu kawasan untuk wakil rakyat senarai parti berkadar. List PR. Party list proportional representation. Prof, terakhir saya ada 1 minit saja lebih kurang untuk berakhir. Okey. Adakah kadar atau peratusan keluar mengundi khususnya pengundi Cina tinggi di Pulau Pinang untuk akan datang ini? Saya rasa mungkin tidak dan ini ada impak yang besar tak kira apa kaum pun adalah kerana kita daripada apa yang kita dapat amati tak ada suasana yang hangat dan ini sebenarnya tak terhad kepada orang Cina. Orang Melayu pun. Tapi orang Cina nampak agak jelas. Apa kata mereka, apakah isu mereka? Itu selepas ini kita melihat sedikit dahulu. Profesor Dr. Wong Chee Wat masih lagi bersama saya di Lebuh Chulia ini. Kami bersiaran luar di agenda awal ni dari Pulau Pinang. Prof, tadi kita cakap
kalau tak kalau undi macam mana. Tapi undi lokal ini bagaimana nak diangkat oleh orang Pulau Pinang. Di pulau ini PBT-nya cukup aktif sekali. Begitu juga di seberang sana. Tetapi bagi pengundi, connection antara PBT dan juga isu setempat dan sebagainya itu bagaimana dengan federal? Kita selalu lupa kerana kita tak ada pilihan raya tempatan. Kita lupa bahawa dalam kerajaan pilihan raya negeri, kita tentukan kedua-duanya. Jadi apa yang berlaku di sini selepas Sabtu, sama ada kita ubah kerajaan negeri atau tidak. Sebenarnya soalan yang kita nak perlu buat adalah penilaian. Sejauh mana kita puas hati dengan apa yang berlaku di Penang, di kerajaan negeri dan juga PBT. Dan kita bandingkan negeri jiran seperti Kedah. Sama ada nak kita negeri ini menjadi lebih kepada Kedah. Kalau di Kedah, isunya adalah lebih dekat kepada Pulau Pinang atau sebagainya. Itu soalan yang kita perlu tanya, kita perlu lihat isu tentang daya huni. Apakah kehidupan kita menjadi lebih selesa, lebih senang untuk kita. Pengangkutan awam, perumahan dan kita alam sekitar, dan itu termasuk isu tambak laut, kebajikan, pembangunan ekonomi. Bagaimana kita dapat mengeja? Kerana Penang, Pulau Pinang dahulu sangat penting, sejak 70-an lagi sangat penting sebagai satu negeri yang maju, yang giat mengindustrikan dalam perindustrian. Jadi apakah kita masih dapat mengejar ke depan apabila dunia begitu kerap berubah sekarang kerana persaingan antara Amerika Syarikat dengan China dengan perubahan rangkaian penawaran supply chain. Adakah kita merangkap peluang keemasan ini untuk kita ke depan lagi? Tapi itu mungkin jadi masalah di Pulau Pinang. Ada sekelompok je dapat tangkap, fasiliti semua ada. Tapi sekelompok lagi mungkin beberapa kelompok sebenarnya tertinggal. Sebab itu apa yang kita perlu lihat adalah manifesto tempatan antara parti, dua pihak. Mereka lawan, mereka tak boleh lihat negeri ini sebagai satu catur. Catur kan? Percaturan perjudian itu. Bukan catur dalam persaingan di persekutuan. Tetapi negeri itu harus jadi maksudnya. Kita perlu bandingkan manifesto antara kedua pihak. Kita tanya, kalau pihak yang lain dia menjadi kerajaan, visinya apa? Siapa ketua menteri? Siapa line up exco? Dia tak boleh elakkan soalan-soalan ini seolah-olah dia tak terjadi. Suka tak suka, kalau tak jadi kerajaan pun, pembangkang tu harus ada kerajaan pembangkang bayangannya. Di mana? Jadi kita perlu tahu bahawa hanya dengan cara itu, negeri Mutiara akan terus maju. Bagaimana kita melihat dalam soal kepimpinan pula? Prestasi Ketua Menteri sekarang dan juga perbandingan itu mungkin akan ada dan juga dilihat dengan Ketua Menteri yang terdahulu, YB Lim Guan Eng dan sebagainya. Dan juga bagaimana line up pemimpin-pemimpin dan juga barisan yang ditampilkan oleh PH khususnya daripada DAP. Saya rasa yang Ketua Menteri sementara Chow Kuan Yew adalah seorang yang dapat membawa dirinya untuk mendekati rakyat. Dan beliau disenangi oleh masyarakat yang berbagai kaum. Itu sesuatu yang sangat penting. Kerana apa yang kita perlukan bukan pemimpin yang sangat decisif, tetapi kadang-kadang terlepas pandang apa yang rakyat nak. Naji rakyat orang kata itu ya. Jadi saya rasa Charles dapat memberikan kepimpinan yang sesuai untuk membawa Pulau Pinang ke arah pembangunan yang merangkungi semua. Dan apa yang kita perlu tanya adalah siapakah calon Ketua Menteri Perikatan Nasional? Adakah Datuk Dominic Lau ataupun siapa yang lain? Kita perlu, kerana kalau pembangkang dia tak dapat bersatu, tak dapat bentuk satu pasukan yang sehati, susah dia untuk memberikan persaingan yang baik. Di sini bukan kita nak sokong mana, tapi yang penting tak kira siapa kerajaan, siapa pembangkang, kedua-duanya mesti terus bersaing untuk 5 tahun yang depan untuk memberikan kita yang paling baik.
Prof, bagaimana kita melihat peranan dan juga masyarakat di Pulau Pinang ini? PBT-nya antara yang paling aktif sekali di Malaysia. Malah saya kalau pergi ke UN Habitat tempoh hari beberapa kali pun ada yang kita lihat wakil-wakil mereka sentiasa proaktif dengan cara mereka. Satu perkara, NGO juga sangat-sangat vokal di Pulau Pinang. Bagaimana suara-suara ini? Ini saya rasa adalah aset yang penting untuk Pulau Pinang. Dan bukan saja PBT kita. Kalau kita bandingkan badan air, Penang adalah antara yang paling maju. Bukan saja kualiti airnya jernih, tak ada masalah putus air, tetapi pengurusannya lebih rapi. Jadi kurang pembasiran, kurang leakages. Walaupun di Kedah rasa terancam dengan aspek itu juga. Ya, itu soalan yang lebih besar di mana mungkin Pulau Pinang perlu fikirkan cara untuk menapis air, menakung air daripada hujan ataupun menapis air daripada laut. Tapi kalau kita lihat daripada keupayaannya, pengurusannya, saya kata yang badan bekalan air di Penang itu adalah tip-top. Adakah itu maksudnya apa yang berlaku dalam tempoh 15 tahun lepas sejak tahun 2008? Bagaimana NGO ini disantuni oleh kerajaan negeri? Dan untuk menandang ke hadapan, sudah pasti engagement itu sudah cukup berbeza. Dan siapa pun kerajaan yang bakal dibentuk selepas hari Sabtu nanti, peranan NGO itu perlu diletakkan dengan sebesar-besarnya dalam pentadbiran negeri. Ya, NGO di Pulau Pinang daripada dahulu lagi memang antara yang paling aktif, dan kerajaan negeri sentiasa ada interaksi, engagement dengan NGO. Sebagai contoh, kalau di seberang, dia ada gender sensitive participatory budget. Setengah-setengah wang untuk dana untuk pembangunan ditentukan dengan input daripada civil society. Dan itu jauh ke hadapan banding negeri-negeri lain. Memang. Tapi juga ada isu yang lain yang boleh ada ruang untuk diperbaiki lagi. Maksudnya mereka memainkan peranan dan kuasa seorang ahli politik itu juga ditentukan oleh mereka, dan juga bagaimana dalam konteks dalam pilihan raya ini itu diuruskan dengan baik oleh parti-parti politik. Maksudnya mereka sudah pasti NGO ini menjadi satu kuasa yang cukup besar, dan bagaimana itu diuruskan satu isu kalau kita lihat daripada pihak NGO yang sangat menjadi kepedulian ialah isu tambak laut. Mereka harapkan bahawa projek itu dibatalkan, bukan sekadar dikurangkan daripada 3 pulau ke 1, kerana pemusnahan yang berlaku itu tetap akan berlaku. Jadi saya rasa ada baiknya, tak kira apa keputusan, tak kira siapa jadi kerajaan, projek ini dikaji semula. Bagaimana kita memahami psiki anak-anak muda Pulau Pinang? Ada di antara mereka yang berada di luar negara, yang mencari pendapatan di luar negara. Begitu juga dengan masih lagi terkongkong dengan apa yang berlaku di pulau ini. Bagaimana suara mereka diletakkan dan juga ditangani? Dan bagaimana adakah mereka akan cukup teruja? Adakah mereka mengeluarkan referendum atau menyatakan sokongan dalam pilihan raya kali ini? Ya, dalam pilihan raya ini kita harap mereka akan giat keluar mengundi, tetapi apa yang isu bagaimana kita untuk memperbaiki lagi pentadbiran negeri ini, saya rasa kita mungkin perlu balik kepada sejarah. Pulau Pinang adalah tempat pertama kita ada pilihan raya kerajaan tempatan pada tahun 1951. Dan saya harap kedua-dua pihak akhirnya akan melihat bagaimana untuk menambahkan suara rakyat. Kerana kalau di Pulau Pinang, kalau kita adakan pilihan raya tempatan, sebenarnya ia boleh membantu suara orang Melayu untuk diambil penting, diambil berat dalam pembuatan keputusan dan dasar kerajaan. Dan itu juga mungkin menjadi solusi dan juga perkara yang perlu ditangani di masa akan datang. Tidak kira siapa yang akan dipilih pada 12 Ogos nanti. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Bersama dengan kami memberikan cerapan dan juga analisis khususnya di lapangan. Dan kita akan bersama dengan 2 orang calon dari Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional di kursi panas N38 bayang selepas ini. Tetapi inilah percaturan dan juga ceritanya, analisis politik menjelang pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini.
ini cerita dan juga dirasakan oleh Prof. Wan Juat. Bagi anda rakyat Pulau Pinang, kalau ada cerita anda sendiri, teruskan bersama kami dengan platform, komen anda di platform digital kami. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama kami dalam agenda awani Pulau Mutiara Pulau Pinang menjadi persinggahan kami selepas sairan luar di Alustar Kedah, dan sudah pasti bagaimanakah kita melihat mampukah ada kejutan bakal dilakukan di Pulau Mutiara ini. Tapi dalam banyak-banyak don ataupun kawasan Dewan Undangan Negeri, mungkin ada sesuatu di bahagian pulau ini yang menciptakan satu kejutan ataupun sesuatu perkara yang menjadi bahan berita, khususnya sejak sebelum penamaan calon lepas N38 Bayan Lepas. Dan itu yang menjadi fokus kami untuk malam ini. Saya bersama dengan calon Perikatan Nasional, Presiden Gerakan, Datuk Dr. Dominic Lau. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam agenda awani pada malam ini. Okey. Soalan pertamanya. Wah, sudah pasti banyak cerita mengenai apa yang berlaku pada penamaan calon, cerita mengenai di ceramah PN Best dan sebagainya. Tapi pertamanya, secara individunya, mengapa Bayan Lepas dan juga prospek untuk Perikatan Nasional di N38 ini bagaimana sebenarnya? Memang jika kita merujukkan demografik data bagi Bayan Lepas itu ialah 63% orang Melayu dan sebanyak 30% orang Cina dan 5 atau sampai 8% orang India. Oleh itu bagi kita ialah ini adalah satu demografik untuk Malaysia. Memang orang Malaysia, kaum Melayu itu 60% lebih, 20% lebih untuk orang Cina dan 10 lebih untuk orang India. Oleh itu ini adakah kita katakan ini adalah satu kawasan yang berbilang kaum, berbilang agama dan berbilang budaya. Ini lebih sesuailah untuk Parti Gerakan kerana Parti Gerakan adalah satu parti yang non-ethnic political party. So yang inilah kita anggapkan Bayan Lepas itu sebagai satu fokus berbilang kaum, berbilang agama dan berbilang budaya. Fokus berbilang kaum atau mampu menang untuk Perikatan Nasional berdasarkan apa yang berlaku pada PRU 15 di peringkat Parlimen? Memang kerusi ini adalah mixed seats. I anggap itu adalah satu seat atau kawasan campuran dengan Melayu majority. Oleh itu seperti yang katakan, ini memang reflect ini adalah demografik untuk Malaysia berbilang kaum, budaya dan agama. Tapi dalam melihat kepada seminggu yang berlalu, kempen pilihan raya, dengan saya kira sebagai seorang figura politik dan juga sebagai seorang presiden parti dalam Perikatan Nasional, bukan juga minggu yang mudah untuk Datuk Dr. Dominic Lau secara personalnya untuk mendapatkan keharmonian antara parti dan juga ahli-ahli parti yang berbilang dalam Perikatan Nasional itu. Adakah semuanya sudah selesai? Adakah semuanya sudah berdamai dan dapat bergerak sekali, ataupun bagaimana secara jujurnya? Memang saya katakan ada salah faham atau silap faham, tetapi kita anggap ini semua sudah selesailah, bahawa sekarang kita tinggal hanya beberapa hari saja untuk hari mengundi, dan kita berharaplah beberapa hari itu kita memang satu hati dan kita bersama-sama memenangkan Perikatan Nasional. Tapi bukan mudah juga. Memang bukan senanglah kerana yang jika saya nampak sentimen atau momentum sekarang itu memang baik. Semasa kita turun padang bersama-sama dengan warga Bayan Lepas, kita dapat sambutan yang positif, terutamanya orang Melayu dan juga orang Cina dan orang India juga. Tetapi sambutan baik itu akan menjadi undi pada 12 hari bulan itu kita memang tak tahu. Ya, memang sambutan baik itu mereka kena keluar, menerjemahkan sebagai undi dan mereka mesti keluar undi dulu. Oleh itu cabaran yang terbesar pada minggu ini kita ialah untuk memastikanlah jentera-jentera kita macam mana memastikan mereka keluar undi dan undi kepada Perikatan Nasional.
Datuk, kalau kita melihat banyak analisis politik ataupun kita melihat kepada satu kawasan itu boleh menang tak boleh menang berdasarkan kekuatan jentera parti. Memang, Tapi setuju. hakikatnya dalam politik juga ramai yang tidak menyertai mana-mana parti dan ramai pengundi di atas pagar. Di Bayan Lepas bagaimana? Apabila bertemu dengan masyarakat, apabila bertemu dengan mereka sebagai calon baru di kawasan ini juga, bagaimana reaksi bahasa tubuh mereka dan juga apa kesediaan mereka untuk berceritakan masalah mereka? Semasa I bersama dengan warga Bayan Lepas, memang saya mendapati lah banyak pengundi mereka tidak mereka bukan ahli-ahli parti politik. Dia memang adalah warga Bayan Lepas, ada yang suri rumah suri rumah tangga, dan ada yang kita katakan pekerja, manager, yang ini saja. Mereka memang tak berkaitan dengan politik. Tetapi I dapat sokongan itu kepada Perikatan Nasional kerana memang mereka tidak puas hati prestasi kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Yang terutama sekali mereka kata duit tak cukup. Terutama sekali dia kata, doktor, RM50 boleh beli apa? Apa pun tak boleh beli sekarang. Apa-apa yang mereka janji sebelum PRU yang ke-15, dia kata selepas dia menjadi Perdana Menteri, dia akan selesai inflasi negara kita, ringgit krisis akan diselesaikan, ekonomi akan diselesaikan, tetapi tak nampak. Rakyat memang susah. Oleh itu, kerana sebab inilah mereka sudah anggap bahawa PRN ini adalah satu referendum untuk menunjukkan ketidakpuashati kepada pimpinan Anwar Ibrahim. Oleh itulah mereka boleh sokong kepada Perikatan Itu Nasional. naratif yang cukup konsisten bagi ahli-ahli politik dan juga ketua-ketua di Perikatan Nasional. Memang. Kita akui. Tapi dalam masa yang sama, kalau dalam isu lokalnya di Bayan Lepas, apa isu yang paling utama, Datuk? Wah, banyak isu loh. Jika I tak turun pun tak tahu banyak isu telah memang diadakan di Bayan Lepas. Isu yang terutama ialah tambang laut yang mereka memanglah topik ini semua orang tengah bincang. Oleh itu pendirian bagi Perikatan Nasional atau saya diri sendiri sebagai calon N38 bagi Bayan Lepas itu kita tidak sokong tambang laut. Kerana ini memang akan mempengaruhi pendapat nelayan, ini akan mempengaruhi juga ekologi atau ekosistem marine di Bayan Lepas. Ini kita tak setuju. Yang kedua, kerana tambang laut itu, kerajaan DAP itu sudah buat keputusan masukkan 40,000 pekerja asing dan ditempatkan di Bayan Lepas. Ini kita tidak boleh setuju. Kerana pengundi saja 40,000 dan pekerja asing itu pun 40,000. Nak ditempatkan di Bayan Lepas memang tak bolehlah. Ini akan mempengaruhi kualiti kehidupan semua warga Bayan Lepas di sini. Memang keselamatan yang saya bimbang kerana kebudayaan mereka memang beza. Saya pun mendapatkan aduan midnight lah, pukul 1 pagi lah, mereka minum lah, mereka kacau lah. Inilah kita akan mempengaruhi kehidupan mereka. Ekonomi Bayan Lepas khususnya bagi petani, berapa ribu yang terjejas dan juga secara spesifiknya, berapa yang secara kelompoknya di N38, Datuk? Saya nak katakan tambang laut itu memang akan mempengaruhi sebanyak 6,000 nelayan dekat di sini. Oleh itu kita katakan bahawa kita tidak setuju tambang laut, kita tidak setuju pekerja asing ditempatkan di Bayan Lepas. Dan satu perkara lagi, saya dapat aduan yang biasa saya dapat dengar punya dekat Teluk Kumbah. Dia ada 5 star punya hotel, 5 star hotel, besar, cantik, Lexis Resort. Tapi di tempat sana bank tak ada, pejabat pos tak ada, petrol kios tak ada. Ya Allah, macam mana ini? Sudah 15 tahun sebagai kerajaan itu Bayan Lepas sampai tahap ini, tempat Teluk Kumbah, jalan besar itu yang nak pergi ke balik pulau, petrol kios tak ada, bank tak ada, pejabat pos tak ada, tetapi ada 5 star hotel. Ini tak boleh terimalah. Dan jalan ini memang jam. Baru-baru pagi saya pergi ke dekat Puspakom sana. Dekat itu ada satu kondominium atau flat dekat sana. Mereka membuat aduan, dia kata dari sana pergi ke Georgetown 2 jam. Nak kerja pukul 8, pukul 6 kena bertolak daripada rumah.
Ini katakan jam yang sangat sangat berat lah yang mereka mempengalami yang itu memang dalam kehidupan. Kehidupan mereka. Datuk melihat kepada masalah itu yang berlaku dan itu antara perkara yang dihujahkan baik penduduk di Bayan Lepas khususnya. Ya. Tapi ini pilihan raya dan sudah pasti ini isu-isu lokal. Ya. Manifesto khususnya untuk Bayan Lepas. Kerana di atas kapasiti seorang presiden sebuah parti, sudah pasti ada satu gerakan dan juga apa yang kita nak lihat daripada manifesto khususnya untuk N38 Bayan Lepas sendiri. Ini N38 dahulu. Oleh itu, saya katakan N38 ini, manifesto saya ialah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh mereka dulu. Oleh itu, pendirian itu, kita tidak sokong tabal laut, kita tidak sokong penempatan pekerja asing di Bayan Lepas. Ini pendirian kita. Dan masalah seperti anda katakan, jika tak ada pejabat pos, kita akan mengadakan pejabat pos, kita mengadakan bank dekat sana, petrol kios dekat sana, kita akan buat pasar dekat sana, kita akan buat hospital dekat sana. Memang ini satu isu Boleh yang buat dalam 5 besar. tahun? Memang boleh. Memang boleh. Boleh kerana saya nak katakan kita ada pengalaman sebagai bukan kita maksud kita itu gerakan. Selama 39 tahun kita pernah menjadi ketua menteri. Tun Lim Chong Yu 21 tahun, Tan Sri Dr. Koh Sukun 18 tahun. Oleh itu kita tahu cara dia macam mana selesai. Macam mana bina hospital, macam mana selesaikan traffic jam, ini kita tahu. Kita memang jika kita tak kalah lah pada 2008. Mengapa kita jabatan yang kedua itu kita link kepada Batu Kawan? Kerana kita nak membangunkan Batu Kawan sebagai satu industri, yang zon industri yang baru itu. Tetapi malang kita kalah, oleh itu projek itu tidak diteruskan. Adakah itu juga bermaksud sebagai seorang presiden gerakan pada hari ini, pertandingan di N38 begitu besar maknanya, bukan sekadar untuk menang kepada N38 tetapi juga untuk memberikan satu dimensi baru kepada gerakan di Pulau Pinang secara keseluruhannya. Itu tanggungjawab besar. Adakah itu mampu digalas dan mampu dilakukan? Ya, memang saya nak katakan kita mesti mengakui jugalah gerakan sudah 3 penggal, sudah 15 tahun kita tak dapat satu kerusi juga di Pulau Pinang. Oleh itu saya nampaklah kali ini insya-Allah kita boleh menang bukan saja di Bayan Lepas tetapi di kerusi-kerusi juga yang bertanding di Kedah, di bawah Perikatan Nasional, di Selangor, di Negeri Sembilan, keempat-empat negeri itu kita akan dapat. Adakah maksud Datuk akan mengetuai Pulau Pinang kalau sekiranya Dok Khalif itu berjaya? Oh, ini soalan yang sensitif. Seperti yang katakan di Perikatan Nasional Convention, satu sebab saya nak kongsilah. Satu sebab mengapa Parti Gerakan kalah di 2008 kerana ada rebutan jawatan ketua menteri oleh pemimpin-pemimpin di Parti Gerakan. Oleh itu semasa warga Pulau Pinang, anak-anak Pulau Pinang mengata sebelum PRN you ada rebutan ketua menteri. Oleh itu bagi kita kalah. Oleh itu kita sudah tahu ini adalah satu pengajaran. Oleh itu janganlah berulangkan kelemahan itu. Oleh itu kita sudah ada persetujuan. Jangan bincang siapakah calon ketua menteri. Kita menang dulu, dapatkan mandat dulu, dapatkan sokongan dulu dan barulah kita bincang siapa adalah Ketua Menteri untuk Pulau Pinang dan juga untuk Selangor dan untuk kepada Negeri Sembilan. Okey, Datuk, akhirnya setengah minit yang berbaki. Semua yang Datuk katakan tidak mungkin berlaku sekiranya peratusan keluar mengundi tidak besar. Memang. Dan kita ingin memastikan bahawa rakyat adalah bos yang sebenar pada hari ini. Dan bagaimana kita nak memastikan bahawa mereka pulang mengundi dan juga menunaikan tanggungjawab mereka tanpa mengira apa parti sekalipun mereka pilih. Bagaimana itu seruan untuk N38 khususnya untuk mereka sama-sama keluar untuk mengundi? Kerana itu tanggungjawab pertama, hak demokrasi yang pertama untuk semua. Ya, seperti yang katakan, ini keluar undi adalah tanggungjawab kepada semua warga negara di seluruh Malaysia. Ini satu. Yang kedua, kamu bukan saja pilih wakil rakyat yang akan berkhidmat untuk kamu selama 5 tahun. Tetapi inilah adalah peluang, ada masa, adalah satu referendum
kamu menunjukkan ketidakpuashati kepada Anwar Ibrahim, PMX kita, bahawa mereka tak mampu memimpin negara kita. Dengan ketiga-tiga sebab itu, kamu mesti keluar undi pada 12 hari bulan Ogos. Kerana ini bukan saja seperti yang katakan wakil rakyat, ini akan mempengaruhi anak kita, cucu kita dan seterusnya. Oleh itulah minta keluar undi dan undi kepada Perikatan Nasional. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam agenda awani pada malam ini. Dari calon PN, kita akan bersama calon PH selepas ini. Itu kita berhenti rehat seketika dulu, jumpa lagi selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Kami masih lagi bersiaran luar dari Pulau Pinang, dari calon PN N38 kita ke calon PH pula. Di N38 ini, penyandang kerusi ini saudara Azrul Mahathir Aziz. Dan sangka tak yang Bayan Lepas menjadi satu kerusi yang cukup panas sejak penamaan calon. Dan juga sebenarnya sebelum itu bagaimana sebenarnya kalau dapat diceritakan sebagai penyandang kerusi ini, Bayan Lepas ni macam mana sebenarnya kalau kita dapat fahami? Okay, terima kasih saudara Zul. Okay. Memanglah tiba-tiba Bayan Lepas ni meletup. Saya ucapkan terima kasihlah kepada Presiden Gerakan kerana bagi Bayan Lepas ni popular lah. Ya, jadi kita di sini memang kita raikan demokrasi itu, tak kira lah sesiapa pun yang hadir di sini. Dan tanya apa dia? Lupa lah. Kalau kita nak faham Bayan Lepas ni macam mana pengundinya? Okay, kita ada majoritinya Melayu lah, 64% macam tu. Dan non-Malay, Cina lebih kurang 33%. Jadi situasi politiknya sebelum ini adalah yang ni memang tradisi lah. Walaupun Dominic kata yang ni dulu 4 penggal gerakan berada di sini, itu tahun bila-bila apa kita tak tahulah. Tapi sekarang ini tradisinya adalah seat daripada wakil rakyat Melayu kita lah. Dan dalam aspek yang sama, bagaimana kita melihat juga dengan 64% lebih Melayu dan juga ianya adalah kerusi campuran juga dengan Cina dan juga India di situ. Tapi ini adalah kerusi pinggir bandar. Betul. Yang mana Pulau Pinang dengan menempuh sedikit kesesakan lalu lintas, kemajuan itu jelas di depan mereka. Mereka masih lagi juga dihambat dengan isu-isu yang berkaitan dengan mata pencarian dan sebagainya. Sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri selama 5 tahun, kepayahan untuk menjadi dan juga menyantuni rakyat itu bagaimana? Terlebih dahulu saya nak perbetulkan sedikit faktanya. Saya adalah calon daripada Kerajaan Perpaduan. Ya. Bukan kata Pakatan Harapan saja, cuma kita menggunakan simbol Pakatan Harapan itu sebagai membawa aspirasi Kerajaan Perpaduan melalui UMNO dan Barisan Nasional. Dia menyentuh isu kita di pinggir bandar dan sebagainya. Memang kita akui kawasan ini adalah kawasan yang orang kata demografinya adalah kampung. Kampung Melayu. Dia agak sukar, agak mencabar juga untuk menjadi seorang wakil rakyat di sini. Terutama untuk menguruskan isu sosioekonomi, lepas tu isu alam, iklim dan sebagainya. Memang perlu sangat seorang yang boleh deliver service anytime, bila-bila masa di sini. Jadi saya fikir orang Melayu di sini pun memang 64%, kita tak nafikan hak-hak lagi 30% lebih itu. Memang kita santuni, kita serve. Tetapi keutamaan kita adalah orang Melayu yang di pinggir bandar inilah, yang semi-urban ini. Memang kita perlu berikan perhatian yang rapat lah. Apa isu utama mereka khususnya? Di sini banyak isunya dia kampung. Bila kampung Melayu ini pelbagai lah. Terutama isu kebajikan. Dia banyak, orang Melayu ini dia banyak perkara-perkara harian yang dia perbuat yang tak sama dengan bangsa lain. Isu kematian, isu kenduri kendara, isu anak sakit, rumah kena ribut, pokok tumbang, ayak tak ada, elektrik tak ada, semua yang dikumpulkan kepada wakil rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri khususnya, ADUN. Itu yang tough. Jadi bagi saya, pengundi kalau nak pilih, pilihlah calon yang boleh bersama dengan mereka anytime. Yang boleh turun bila-bila masa saja bersama dengan mereka lah. Tak kira lah. Kadang-kadang kita jadi wakil rakyat 5 tahun ni,
seronok tu memang seronok. Mencabar tu tetap mencabar. Tim mengah sikit lah. Kadang-kadang kita naik motor, orang panggil, YB, tolong start. Kita pergi terus. Kadang-kadang orang telefon, orang WhatsApp kita, YB tengok start pokok tumbang, kita pergi terus. Dan di sini dia kawasan rural, kan? Dia banyaklah isu infrastruktur, kan? Kita tak nafikan benda-benda tu yang perlu kita naik taraf, yang kita perlu satu yang baharu. Tetapi apa yang saya buat selama ini ialah kita tackle isu-isu yang utama dulu, isu asas, isu banjir. Kan? Alhamdulillah kita telah atasi lebih kurang 70 ke 80% lah. Tapi dalam masa sama, Bayan Lepas ni juga ialah kawasan yang panas kerana pembangunan pulau buatan itu. Dan juga bagaimana kalau kita nampak, kalau kita pusing di Pulau Pinang, di kawasan-kawasan nelayan, di kampung nelayan ni, signage untuk menolak kepada pembantahan kepada penambakan dan juga kepada kemasukan untuk asrama pekerja asing itu menjadi modal yang cukup baik untuk di belah sana. Dah jadi Tapi belum? YB Dah jadi belum? Itu dikatakan oleh YB Dominic Datuk Dominic sendiri. Tapi bagi YB sendiri, peranan yang dimainkan sebagai adun incumbent di sini dan dalam masa yang sama menuju ke hadapan, dan ini isu perlu juga diselesaikan dalam pilihan raya negeri ini. Dan kita melihat isu ni pada sebelum ni dah lama dah. Isu tambak laut. Kita melihat kepentingan nelayan itu sendiri. Nelayan yang menyokong dan nelayan yang tidak menyokong. Dan juga keputusan ini adalah dasar kerajaan negeri dan telah dibuat pada tahun 2013 lagi. Saya pun tak ada dalam DUN lagi. Dan apabila dah jadi dasar kerajaan negeri, nak tak nak kita follow. Tetapi dalam masa yang sama kita bantah. Bukan kata kita bantah secara jangan buat. Tetapi sebenarnya kalau lihat daripada 3 pulau tu jadi 1 pulau tu kerja siapa? Kerja siapa? Adakah itu kerja Dominic? Adakah itu kerja Perikatan Nasional? Tak. Yang ini adalah kita punya runingan daripada dalam, macam mana kita nak dapatkan yang terbaik untuk penduduk nelayan di kawasan ini sebenarnya. Dan juga peranan kita yang telah kita mainkan adalah jika betul-betul terpaksa dilaksanakan. Lah ni tak ada lagi. Saya tentu isu tambak laut. Isu tambak laut tak bermula apa pun lagi. Just kata bila PM dah masuk campur, dia pun masih hanging lagi. Boleh dirunding lagi. Boleh dirunding lagi. Dan di situlah peranan kita yang perlu wakil rakyat tu mainkan. Bukan setakat bangkang, tetapi tak boleh bawa sesuatu untuk rakyat. Dan kita telah mainkan, kita telah buktikan. Apabila yang paling latest sekali telah saya mainkan sebagai salah seorang daripada ahli task force nelayan, di mana asal ni 3 pulau, A, B, C. Okey. Dan kita telah ada bincang ex gratia, kita telah bincang isu bot, enjin, kapasiti macam mana. Dan kita telah turun ke lapangan, dapat maklumat daripada SRS, dapat maklumat daripada nelayan-nelayan itu sendiri. Boleh tak kalau kita bagi bot panjang ni, mereka kata tak nak, mereka nak panjang lagi, 17 kaki contoh dia. Boleh tak bagi 20 kosa kuda? Tak, mereka nak lebih lagi, 75, 110. Dan benda inilah yang kita mainkan peranan. Yang terakhir sekali yang orang tak tahu, yang orang tak tahu ialah keputusan dalam mesyuarat task force nelayan ini, kita telah mainkan peranan yang sungguh-sungguh. Saya jelas stand saya cakap bila pada persoalan, okey YB dah 3 pulau, 1 pulau. Jadi macam mana? Dia punya eskalasi, sagu hati dan sebagainya, macam mana? Ada cakap nak bagi ke tier 1 saja. Batu Bang saja, sebab pulau A adalah di Permatang Daman Laut. Dia tak melibatkan Teluk Gombak dan Kitak Sanggol. Di area. Saya keras, saya cakap tak boleh. You all kena bagi semua sekali ikut apa yang dijanjikan sebelum ini. Alhamdulillah, mesyuarat telah luluskan sekitar 38 juta untuk bagi eskalasi dia. Bukan pembahasan sagu hati ni. Dan juga meliputilah keperluan nelayan-nelayan ni, buat nelayan ni. Itu saya rasa yang itulah satu peranan yang besar di mana kita tak nafikan. Kalau kata contoh, saya ni pembangkang. Saya bangkang sungguh-sungguh. Dalam masyarakat saya tak boleh hadir. Saya tak boleh bawa sesuatu untuk rakyat. Sekarang ni, walaupun kita tak tahu pulau tu siap ke, tak siap ke, jadi ke tak jadi lagi, kita tak tahu. Tetapi dah ada satu keputusan, kalau kita jadi juga, semua orang akan merasa dapat apa yang telah dijanjikan. Walaupun tak kena di kawasan ni, tak kena di kawasan tak sanggup, tapi nelayan masih lagi dapat perkara itu. Dan juga kita fight isu perumahan rakyat. Banyak benda yang kita fight.
So itulah peranan wakil rakyat kerajaan. Kalau pembangkang, kalau kita pilih pembangkang, just demo, bantah, nothing untuk. Dalam aspek lain, bagaimana untuk menyantuni pengundi-pengundi yang pelbagai ini? Orang muda khususnya. Daripada dulu kawasan ni 2018 pertambahan hampir lebih kurang 13,000 sehingga ke pengundi yang berdaftar di bayan lepas ni 39,000 lebih, hampir 40,000. Yang jumlah tu bagaimana? Siapa yang tahu bagaimana mereka berfikir dan juga strateginya dalam minggu terakhir ni? Itulah satu cabaran ya. Bagi saya sendiri, tapi saya rasa saya masih muda lagi. Okay. Dia tak kata siapa tapi sampai 50 lagi. Kan? Kita telah berusaha sungguh-sungguh. Kalau kita lihat malam ni, kita ada pemuda-pemuda daripada kampung nelayan. Dan tempat yang kita berdiri sekarang ni pun adalah untuk orang muda. Baru buat je ni 40,000. Betul kan? 40,000 kita baru buat saja. Kita baru buat saja. Kita sediakan festival sukan, kita buat padang awam yang besar, yang boleh standard, boleh main untuk game, untuk tournament, kita buat grandstand. Dan kita buat futsal. Just kita nak raihkan orang muda ni. Dan saya amat alu-alukan. Di sini ada kelab belia Tunas Baru. Kita ambil input mereka. Apa yang aku nak kena buat? Maaflah aku pula. Mesra lah aku. Okay. Apa yang saya perlu buat lagi untuk anak muda? Itu sebab kita sebolehnya kita nak engagement dia daripada anak muda, bagi sokongan kat saya. Lepas ni kita open apa yang kita dan nak. yakin engagement dan juga kerja keras selama ni membuahkan hasil. Betul. Akhirnya nanti, apa yang kita cakap ni tak akan menjadi kenyataan sekiranya mereka tidak keluar mengundi. Mereka tidak ada satu perjuangan untuk betul-benar menunaikan tanggungjawab mereka. Tak kira parti apa mereka pilih. Kalau di N38 sendiri, bagaimana untuk memastikan bahawa penyokong yang bakal menyokong ataupun tidak mahu menyokong sokongan mereka keluar untuk menunaikan tanggungjawab. Kerana itu tanggungjawab dan juga hak mereka yang perlu ditunaikan pada hari Sabtu ni. Bagi saya, anak muda di Bayan Lepas ni, mereka sudah open minded. Mereka sudah berfikiran terbuka melihat keputusan pilihan raya yang lepas. Saya yakin tak akan diulang keputusan pilihan raya lepas. Saya di Bayan Lepas ni kita menang sedikit sahaja. Dan anak muda ni kita raihkan mereka sebagai, nanti kita akan buat engagement sebagai pembuat keputusan dengan kita. Dan apa tadi, lupa dah banyak Keluar mengundi, nak keluar mengundi Sabtu ni. Dan kita yakin mereka akan keluar mengundi. Sebenarnya dalam Bayan Lepas ni, mereka ni sebenarnya dalam dilema. Maksud saya, kalau kata bukan Dominic sekali pun, gerakan pun, mereka masih dalam dilema. Sebab bagi saya, insya-Allah, saya yakin penduduk telah rasa apa yang kita buat untuk mereka. Orang PAS sendiri pun, kami nak pilih siapa pilihan raya ni. Tapi yang penting keluar mengundi nanti. Keluar mengundi. Okey, itu mesej yang kita nak sahaja. Orang politik sudah pasti menggunakan platform untuk berkempen, kita faham. Tapi akhirnya kita nak memastikan bahawa semua pengundi-pengundi di Bayan Lepas ni nanti keluar mengundi. Terima kasih Saudara Azrul. Terima kasih Selamat Wajib Jaya. Saya minta bagi ruang untuk saya lagi untuk upgradekan apa lagi yang kita masih lagi tak berjaya. Tak semua benda kita boleh selesaikan dalam masa 5 tahun. Tak semua benda kita boleh buat macam Maggi. Bubuh terus makan. Tak, ada setengah benda perlu kita rebus, perlu kita peram. Nak barbecue macam tu juga, kena peram dulu. Jadi bagilah peluang kat saya untuk satu masa lagi untuk kita tingkatkan infrastruktur dan juga kemudahan di Bayan Lepas ni, terutama kawasan-kawasan Melayu lah. Terima kasih. Okey, itu harapnya dapat dilakukan dan itu juga kita nak dengar dan juga kita melihat kepada bagaimanakah trend dan juga pola pengundiannya pada 12 Ogos nanti. Kita sudah dapatkan dua-dua calon, akhirnya andalah yang menentukannya nanti. Lebih 39,000 pengundi berdaftar di N38 Bayan Lepas ini. Sekian saja agenda awal ni siaran luar kami dari Pulau Pinang. Kita jumpa lagi, ada pandangan dan cadangan teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.